Sakit perut tu. Okey, assalamualaikum dan salam Oras. Hari ini kita nak cerita sikit tentang kaedah-kaedah kita nak buang air besar. Khususnya masa kalau kita pergi mendaki di puncak gunung ataupun dalam perkemahan di hutan, situasi macam mana kita sakit perut tu tak boleh cerita punya. Kadang-kadang nak buka seluar pun tak dan kalau terlampau sakit perut. Semasa kita dalam hutan ke atau di puncak gunung ataupun dalam perkemahan. Okey. Apabila kita nak membuang najis ataupun kita buang air besar ataupun buang air kecil, kita ada dia punya adab dan cara kita nak buang air besar. Hari ini saya akan terangkan khususnya semasa di dalam hutan individu ataupun dalam berkumpulan, macam mana kita nak buat tempat buang najis tu. Sebab kalau kita buang merata-rata, kita kasar cakap lah, kita panggil berak, nanti orang lain jadi mangsa nanti. Kita ada cara dia macam mana kita nak buat jamban statik. Kita korek lubang untuk tandas lebih daripada seorang, dan kita berkemah lebih daripada sehari. Kita gunakan ni tandas ni. Lepas kita buang najis, tentukan kita tambuskan sedikit supaya orang lain yang datang nanti tidak terasa geli-geleman. Dia tengok najis kita. Makna kalau boleh, kalau ada di situ kertas ke ataupun yang ni pasir, kita tutup kita punya najis ataupun kita gunakan daun. Kita gunakan daun ini. Supaya nanti orang lain datang dia tak ada terasa genyi. Membersihkan kita punya saluran najis tu, ada beberapa bahan yang kita praktikkan dan boleh dipraktikkan, masih relevan. Itu bahan-bahan yang kering, bukan yang basah. Dia ada sayur, ada basah, sayur kering. Ini untuk kita cuci najis tu, dia ada berapa bahan dia. Okey, jom kita tengok apa dia bahan dia. Okey, bahan-bahan dia, ini bukan masakan ya. Yang ini bukan masakan. Ini cara kita nak buat najis. Kalau ada air, kita gunakan air. Kita kan guna air masin ke, air tawar ke, air parit ke. Kalau ada air, kita gunakan air. Kalau tak ada air, kita gunakan batu. Ni batu. Di lubang najis tu kita boleh cucikan tiga penjuru ni. Kalau dalam Islam pun memang telah diajarkan, tapi benda tu biarlah benda kering. Yang ni batu. Tapi jangan ambil batu yang tajam-tajam. Nanti luka pula lubang najis tu. Kita cari yang kurang tajam lah. Yang ini. Ataupun kita gunakan kayu kering. Kayu yang kering kita boleh gunakan. Dan yang lebih baik kita gunakan tisu lah. Tisu ni mudah dibawa, ringan. Tisu tandas pun boleh ataupun sebarang kertas. Kertas surat abur pun boleh, tapi kita gunakan tisu. Okey.
Yang lebih praktikal bila kita cuci najis, sebelum kita gunakan air ni, lebih baik kita gunakan kertas dulu. Kita gunakan kertas, kita cucikan dulu. Ataupun kita gunakan batu atau kita gunakan kayu, baru kita gunakan air. Sebab kalau kita gunakan air, kadang-kadang air tu tak cukup. Ataupun najis tu masih ada di luar najis. Bila kita basuh, nanti berselepat dekat tangan ni. Lebih baik kita cuci gunakan ni tisu kertas ataupun batu ataupun kayu. Selepas itu baru kita cuci menggunakan air. Maknanya air pun jimat. Itu salah satu teknik lah. Faktor keselamatan pun kita ambil kira lah. Maksud dia faktor keselamatan, kita jangan buang sembarangan najis-najis kita. Yang pertama, di kawasan air yang bertakung. Sebab kadang-kadang ada haiwan-haiwan di takungan itu, tempat dia punya kehidupan. Di kawasan air mengalir, berdekatan dengan orang punya pertempatan. Sebab kalau kita buang di ujung ni, yang ini tak ada masak air ataupun masak nasi ke apa benda, kita gunakan air itu. Makna dia kita jangan buang di air yang mengalir di kawasan penempatan manusia dan penempatan ni ahli-ahli perkhemahan. Tak kurang penting juga apabila kita khususnya dalam pendakian, kadang-kadang kita ada yang sakit perut, ada nak terkencing ke, nak buang air besar ke. Kita dalam perjalanan kita tak bagi tahu guide depan ataupun yang di belakang ataupun di kawan-kawan kita. Kita terus saja pergi tempat buang najis. Last kali bila kita take 5 ataupun take 10, bila kira orang kurang. Maknanya dia masa bila kita nak mencari. Sebab perjalanan tu kadang-kadang kita jauh sangat. Kadang-kadang orang tu dia pergi buang najis tu, dia terlampau syok. Dia tak herankan kawan yang berjalan tu. Dia tak bagi tahu ataupun dia mungkin sakit perut. Tentukan bagi tahu dekat kawan-kawan. Senang kita nak mencari. Contoh dia, Bob, aku nak pergi ni buang air kejap. Bagi tahu. Anggota-anggota perjalanan tu dia akan berhentilah menunggu kita. Tempat pembuangan najis, jangan terlampau dekat sangat kawasan perkhemahan. Bila terlampau dekat, nanti macam-macam bau ada keluar, aroma dia. Dan lagi satu, jangan membuang najis di kawasan perjalanan binatang ataupun orang lalu lalang kawasan jalan tu. Kita luar daripada kawasan perjalanan tu. Sebab nanti kalau kita buang najis tu, kadang-kadang binatang pun dia ada lalu situ. Binatang dia pijak, dia bawa merata. Kadang-kadang orang yang kemudian tu dia pijak, dia bawa merata. Makna dia satu kumpulan tu nanti ni muntah munggik nanti. Okey, kita dah selesai sedikit penerangan tentang cara membuang najis semasa kita dalam perkhemahan ataupun dalam perjalanan dalam hutan. Benda ni sedikit boleh membantu kita untuk menjaga lestari alam dan kebersihan setiap individu dalam perkhemahan ataupun dalam suatu aktiviti. Okey, assalamualaikum dan salam Horas.